rentas lautan apa semua ni, risiko itu ini ni, bagi mereka itulah perjuangan mereka yang betul. Kita mana tahu kan. Jadi kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kan, tidak berlaku seperti mana huru-hara yang hanya dicetuskan. Ada pula hamba Allah mana ambil video yang tahun 90-an dulu kan, upload di Facebook, cerita yang bergaduh di pasar menembak dulu, tu cerita dulu tahun 90-an. Tiba-tiba tangan-tangan jahat ni ambil post video yang sama, bubuh di Facebook dia, sampai orang ditawa ni, orang di mana-mana kata, perang sudah badilah datang. Perang apa tu cerita dulu kan. Tapi sebab tu dalam keadaan yang gawat yang begini, intinya banyak tangan-tangan jahat, banyak tangan-tangan kotor yang ingin merosakkan keharmonian dan juga suasana baik di kalangan umat Islam kan. Kita yakin mereka juga umat Islam, mereka juga saudara seagama dengan kita. Ada pasal kenapa mereka tak boleh duduk di negara dia kan. Kalau kita tanya daripada kawan-kawan jemaah tabligh yang pernah sampai ke wilayah tempat dia orang tu, yang pernah tengok susah payah mereka berhadapan dengan kerajaan Filipin, mereka faham kenapa geng-geng ni sanggup datang ke sini. Sebab dia duduk sana pun diburu tuan-tuan kan. Jadi dia tak nak cara lain. Tengok-tengok keluarga ada memang di Tanjung Labian, kita datang ramai-ramai dah di Tanjung Labian bilang. Lagipun dulu ada perjanjian sikit-sikit, mana tahu dapat juga tanah, dia kata. Itu punca dia datang kan. Jadi kita ni doalah kebaikan yang baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kerahmatan untuk kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu daripada kelemahan dan keburukan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sebut kepada para sahabat, Nabi sebut kepada kita, walaupun satu ayat yang kita tahu tentang Islam, ajarkanlah orang yang berada di luar sana. Yang kedua, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup bagi peribadi dan masyarakat, kerana hanya Islam sahajalah agama yang diridai Allah. Inna dina indallahil Islam, hanya saja agama yang diiktiraf, yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Tuhan sebut jelas dalam surah Al-Baqarah. Walaupun ada orang lain bilang semua agama sama saja, bah, dia bilang semua agama ajak sembah Tuhan, semua agama ajak sembah Allah, semua agama dia bilang ajak kepada nilai-nilai akhlak, nilai-nilai murni. So dia kata kau masuklah pada mana-mana agama pun sama saja, semua agama menuju kepada satu titik kan. Dia buat macam piramid tu, dia buat satu bandingan macam piramid tu. Piramid kan lah sekali dia segitiga, puncak ada satu saja, semua menuju situ dia bilang kan. So tak ada masalah lah kau nak masuk ikut agama ini ke, sebab semua agama menuju kepada Tuhan yang satu. Cuba tengok Kristian, dia kata bila dia berdoa dia sebut amin, amin kan? Bila berdoa dia sebut amin kan? Sekarang ni dia orang sibuk pula nak tukar kalimah God ataupun Lord dalam Injil diorang, dalam kitab suci diorang, nak tukar kepada nama Allah kan? Ini isu yang berlaku sekarang kan? Di Seridah satu gereja anak domba Allah kan, shape apa itu kan? Kita limpas di robot tu nampak belah kiri tu, sembarang saja diletak nama Allah di tempat-tempat doa. Sedangkan Allah ini adalah satu istilah yang khusus untuk Tuhan umat Islam, untuk agama Islam yang kita anuti. Kita boleh bersetuju kalau dia orang nak guna nama Islam, nak guna nama Allah, tapi mestilah Allah kamu itu sama juga dengan Allah kami. Bukan kami setuju. Allah kami, Tuhan sebut dalam Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah kami itu Tuhan yang esa, tidak ada dua dan tidak ada tiga kan. Kau punya Tuhan tiga, macam mana? Allahus Samad, Allah yang menjadi tempat pergantungan seluruh makhluk, seluruh umat
bukan setakat manusia, binatang semua memerlukan kepada bantuan dan pergantungan hidup kepada Allah semata-mata. Lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Tapi agama lain, Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, mereka bilang Nabi Uzair itu anak Allah. Mereka telah menyekutukan Tuhan. Dia kata Nabi Uzair itu adalah anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah, orang Masihi pula, orang Kristian pula bilang Isa al-Masih itu anak Tuhan. So bertentangan dengan Allah yang dinyatakan sebagai Tuhan kita umat Islam. So hujah kita, kalau kamu nak juga tulis nama Allah dalam kitab-kitab suci kamu, soalnya Tuhan kamu tu sama ke tidak sifatnya seperti mana Tuhan pemilik nama Allah itu sendiri yang nyatakan sifat-sifat dia dalam Quran. Kalau nak guna nama dia, mesti ikutlah kehendak Tuhan punya nama. Kan? Secara mudah, nak guna nama Allah, tapi maksudnya mestilah ikut kehendak Tuhan punya nama itu sendiri. Tuhan punya nama kata, aku ni Tuhan yang Esa, tidak diperanakkan dan tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi dia. Jadi bila kita sebagai umat Islam ini, tuan-tuan, kita yakin walaupun ada cubaan, ada usaha untuk menyamaratakan semua agama, kan, tapi bagi kita hanya Islam sebagai pedoman hidup bagi peribadi dan juga masyarakat, kerana Islam satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bukti kata kita redha Islam sebagai agama kita, mengamalkan ajaran dan syariat Islam dengan penuh keikhlasan sebagai bukti atas keredaan terhadap Islam sebagai agama yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus lagi benar. Dan bukti yang ketiga, kata kita ni betul-betul Islam, kita mengamalkan ajaran dan syariat Islam dengan penuh keikhlasan, bukan kerana manusia, bukan kerana wang ringgit, bukan kerana ada tekanan, sebab kita ni hamba Allah. Bila kita hamba Allah, maka sebagai hamba kita akun dengan perintah pemilik kita. Itu sifat dia. Bukan sebab nak dapatkan benda-benda yang menguntungkan kita, tidak. Kita dituntut untuk beribadah ini mukhlishina lahuddin, memurnikan ibadah itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, tak cukup kalau kita bilang kita Islam tapi tidak dibuktikan dengan pengamalan. Tak cukup pengamalan itu kalau tidak disempurnakan dengan ilmu. Semua ini saling mempunyai kaitan dan juga keterikatan yang jelas. Jangan sampai dalam kita mempelajari Islam ini, tuan-tuan, dalam usaha kita nak beramal dengan ajaran Islam ini, kita terpengaruh pula dengan ajaran-ajaran sesat yang banyak tersebar di pelosok tanah air kita sekarang. Sebab ramai sekarang manusia dia nak ibadah kepada Allah. Dia sedar tentang kesalahannya yang lalu, dia sedar tentang silap dan dosa dia yang lepas, maka dia terpanggil untuk macam mana nak cover balik salah-salah yang lepas. Kadang-kadang dia terpanggil pula macam mana untuk pastikan ibadah yang dia buat ini ganjaran pahala itu cukup tinggi dan cukup istimewa. Maka akhirnya menyebabkan mereka belajar, cari guru yang masalah dia bertemu dengan guru-guru yang sesat, maka menyesatkan mereka. Sebagai contoh,
Bila dikaitkan dengan ajaran sesat ini tuan-tuan, ajaran sesat ni dia tidak merujuk kepada agama yang lain. Dia tak merujuk kepada agama Kristian, agama Buddha, agama-agama yang lain, tidak. Bila sebut ajaran sesat, dia dikaitkan dengan agama kita, dia dikaitkan dengan Islam. Sebab itu kena berhati-hati. Bukan main belajar, bukan main ikut, bukan main baca buku saya, tidak. Bila ada kekeliruan, tolong tanya. Bila ada confuse, tak faham sesuatu, tolong bertanya. Baru kita betulkan balik salah faham yang ada itu. Sebab di luar sana banyak usaha ajaran-ajaran sesat ni masuk dalam pemikiran umat Islam. Sebagai contoh, bentuk ajaran sesat yang pernah berlaku di Semenanjung lah. Di Semenanjung ada satu orang guru agama yang dianggap sebagai tuan syekh di kalangan pengikut-pengikut dia. Dia bagi tahu kepada anak-anak murid dia, dia kata ajaran kita ini, agama kita ini menuntut kebersihan. Betul lah, Islam suruh kebersihan. Kebersihan sebahagian daripada iman, kan? Dia kata starting dia begitulah lebih kurang. Jadi dia kata bila kita hidup di dunia ini pun dalam keadaan bersih, nanti kita mati pun nak bertemu Allah pun mesti dalam keadaan bersih juga. Betul lah. Sebab itu dalam syariat kita, bila jenazah tadi satu orang meninggal, sebelum dia disembahyangkan, dia wajib dimandikan. Ada mandi mayat, ada proses buang najis, kemudian mayat tadi dikafankan, baru dibawa ke dalam masjid, ke surau ataupun di rumah untuk disembahyangkan. Artinya dia sudah bersih. Cuma dia bilang, saya tengok pengurusan jenazah sekarang ini mengenepikan aspek kebersihan terhadap si mati. Dia masuk. Hanya ajaran kita saja yang betul. Dia kata kalau betul-betul kita nak bersihkan orang yang mati ni, nak bersihkan najis dia, cuba tengok balik kitab fiqh sebut apa. Dia kaitkan dengan kitab fiqh Islam. Dalam fiqh Islam menyatakan hukum najis itu akan hilang bila mana kita cek dengan 3 benda. Ada bau ke tidak? Kalau sudah tidak bau, hukum najis hilang. Ada warna ke tidak? Bila tiada warna, hukum najis hilang. Ada rasa ke tidak? Selagi ada rasa, belum hilang lagi najisnya. Najis masih ada. Itu dalam fiqh dia bilang. Maksud yang sama, dia kata perlu kita bawa ketika menguruskan mayat. Ini contoh ajaran sesat. Murid dia pun confuse, macam mana tuan? Waktu mayat tadi dikeluarkan najis daripada perut dia, selesai kita keluarkan najis tu, setelah dibersihkan kemaluan dia apa semua, orang yang bertanggungjawab untuk bersihkan si mati, dia bilang kena masukkan 1 jari dalam lubang kubur si mati. Jari telunjuk bilangnya, kau kena kasih masuk jari, zoom masuk dalam bontot, di lubang bontot dia, nak pastikan clear najis ni. Dia mula dah kacau lah. Tadi ni nampak cantik, nampak okey, tiba-tiba rap dia masuk. Orang yang menguruskan si mati perlu masukkan jari dalam lubang juga. Lepas tu tarik balik, tengok dalam jari tu ada warna tak? Ada warna kuning, ada warna coklat ke apakah? Kalau masih ada warna bilangnya belum bersih, jolok lagi. Tuan-tuan bayang, sebab dia bilang ada warna, selagi ada warna belum bersih itu. Baik, jolok berikutnya tak ada warna sudah, cium bilangnya, bau ke tak? Lubang taik itu jolok lah, macam mana pun bau. Tapi dia kata tak, selagi berbau belum bersih, ambil sabun, shampoo ke apa, bersihkan lubang itu. Allah Tuhan, sengsaranya mayat itu diperlakukan sewenang-wenang. Dah masuk shampoo apa semua, daya ke sabun,
kira attack ke apa ke masuk kan, cium-cium nak bau sudah. Dia bilang proses pembersihan yang terakhir mau rasa, tak di lidah, letak di lidah jo kan, lubang perut tu. Kalau rasa masin-masin, tak tahu rasa apa. Kalau ada rasa benda lain, dia kata bukan bersih itu lagi. Disuruh jolok dan lubang dubur. Itu dia bilang selagi masih terasa najisnya belum bersih. Ini pengamalan. Kononnya nak sempurnakan mayat itu dengan baik. Kononnya untuk mengamalkan ajaran Islam, syariat Islam, tapi dia tersalah dalam memilih pendekatan yang betul. Tersalah berguru, akhirnya dia buat tindakan yang sama kepada orang kampung dia. Sedangkan dalam syariat Islam, yang dihukum najisnya apa? Yang keluar saja. Yang keluar saja, yang keluar daripada tubuh badan itu najislah. Kan? Yang keluar. Dalam badan kita ni ada darah memang. Jadi kita ni bernajislah tuan-tuan, menanggung darah. Dalam perut kita ni macam-macam taik ada ini. Yang belum jadi taik lagi, yang dah jadi taik yang 2 minggu lepas belum buang lagi pun ada, yang sembelit itu, macam-macam kategori najis dalam badan kita ni. Air kencing ada. Jadi kita ni tak boleh sembahyang lah, sebab kita menanggung najis. Salah cakap begitu. Yang dalam badan itu tidak dikira najis. Lantaklah dia duduk dalam badan. Dikira najis bila keluar. Sebab itu disebut keluar sesuatu daripada dua jalan, itu benda yang keluar daripada kemaluan hadapan dan juga kemaluan belakang, itu baru nama dia najis. Darah biar berapa pin, berapa botol pun dalam badan ni biar, tapi kalau sudah terkena luka, terhiris pisau, darah tu menitis, kena pada pakaian, baru bernajis. Air nanah, air bisa, dia najis, tapi kalau duduk dalam badan tak ada apa-apa. Jadi kena betulkan kefahaman. Ajaran sesat tadi dia abaikan aspek tadi. Dia bilang selagi tak selesai bau, tak selesai warna dan juga rasa, selagi itu mayat tadi dalam keadaan yang tidak selesai. Mayat tadi dalam keadaan bernajis, tak boleh semayang. Jadi mau diurus berjam-jam dalam bilik air itu. Kalaulah mayat itu boleh bangun dan bercakap, tuan-tuan, kan mungkin dihambatnya kita dengan getah hos tu, barang saja. Aku dulu mandi di dunia pun paling lama 5 minit kan, bila mati sampai berjam-jam ni, dia pun sejuk kan, biru mayat itu dikerjakan dengan keadaan yang tadi. Jadi ini keadaan. Sebab bila masyarakat tadi dia nak amal ajaran Islam, tapi dia tidak belajar dengan kaedah yang betul, tidak belajar dengan cara yang betul dan guru yang tepat. Seterusnya, sikit lagi tuan, berjihad dan berkorban demi membela agama Islam. Ini yang keempat. Bukti kata kita betul-betul redha Islam sebagai agama kita. Sanggup untuk berjihad, sanggup untuk berkorban demi membela agama Islam. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kalangan orang-orang mukmin itu diri mereka. Allah Ta'ala beli. Ada yang Allah Ta'ala beli harta orang-orang mukmin ini dengan syurga, tuan-tuan. Sebab mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka, mereka sanggup gadaikan harta mereka, sanggup gadaikan apa yang mereka sayang dan kasih, semata-mata untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah jihad ini digambarkan sebagai puncak ketinggian syariat Islam. Nabi katakan bahawa jihad ni sebagai zarwatus sanam. Dan kalau kita tengok unta, camel itu, unta ni beza dengan binatang lain. Binatang lain belakang dia sama rata, tapi pada unta dia ada bonggol. Nabi kata jihad umat Islam ni macam bonggol tu, membezakan dia daripada agama-agama yang lain. Dan bila sebut jihad ni, tuan-tuan, yang paling tinggi jihad nyawa lah. Jihad nyawa kan. Yang paling rendah adalah jihad harta, mengorbankan masa, waktu yang kita ada untuk Islam. Itu semua bentuk jihad. Dan semua itu tidak sia-sia
kalau kita belanjakan kerana Allah Ta'ala akan beli pengorbanan kita itu. Dan ganjarannya tuan-tuan, bi anna lahumul jannah, bagi mereka adalah syurga yang tersergam indah, yang kita telah sebut sedikit semalam berkaitan dengan gambaran-gambaran nikmat syurga yang cukup istimewa. Jadi bila berhubung dengan isu jihad ini, ada pihak yang menyoalkan, jadi ustaz, rombongan tentera yang datang daripada kepulauan Filipina, Tausug itu, yang sekarang ini berada di Tanjung Labian tu, diorang keluar statement, diorang bilang kami sanggup mati di sini, biar mati syahid di sini, bilang kan, gitu. Jadi ada yang tanya, kan, adakah yang mereka lakukan itu merupakan jihad bagi mereka? Kalau dia orang mati, katalah tak bertempur dengan tentera kita lah, bertempur dengan tentera Dayak Kalimantan, kan? Kita kata tak bertempur lah dengan tentera kita ada sana ATM-nya dengan PGA, dengan maritim, dengan Pascal, dengan komando, dah kumpul lah di sana. Itu diorang punya cerita lah, kan? Katalah tentera Malaysia tak usik pun, gerombolan daripada Dayak Kalimantan bawa dengan parang mereka, diorang bertempur dengan geng-geng ini, kan? Adakah kematian mereka disifatkan sebagai syahid? Adakah mereka ini dikira sebagai golongan yang berjihad dan berkorban nyawa mereka untuk mempertahankan hak mereka, kan? Ini sebenarnya satu persoalan yang rumit untuk kita rungkai, dan dia merupakan satu persoalan ataupun isu keselamatan yang kita tengok di media kita pun dia tidak highlightkan isu ini dengan nyata dan jelas, kan? Hanya di dalam paparan Facebook, dalam blog-blog, kan, dalam akhbar-akhbar tertentu sahaja yang memuatkan cerita ini. Jadi macam pelbagai macam versi, pelbagai macam cerita, kan? Cuma saya nak sebutkan, kalau Islam menyelesaikan kemulut ini, kan, satu prinsip yang Islam pegang, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man inkara. Nyatakan bukti, nyatakan kebenaran kalau betul-betul tanah itu adalah milik kamu. Proofkan, buktikan dengan sumber-sumber yang tepat dan jelas. Sebab dia orang dakwa kawasan tu dia orang punya tempat, kan? Jadi kaedah Islam senang, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Sekarang yang dakwa siapa? Pihak mereka yang dakwa. Mereka dakwa kawasan pesisir pantai itu sepanjang Sahabat Terba semua, ini kawasan Kesultanan Sulu. Dulu kamu bayar pajakan, sekarang pajakan mau habis 2013, sekarang kami mau tuntut ini tempat, kami nak tanah air kami. Malaysia kata tidak, ini Malaysia punya. Tiba-tiba mengaku yang kau apa cerita. Jadi masing-masing ada hujah, masing-masing ada pertemuan di situ. Baik, kalau yang pihak dakwa kata tu tanah dia, tempat dia, al-bayyinah, kemukakan bukti, kemukakan evidence, kata betul-betul milik kamu. Mana surat perjanjian, pajakan dulu dan sebagainya, begitu. Kerana di pihak kita memang berhak untuk menolak, kan? Kita berhak untuk menolak, wal yaminu 'ala man inkara, kan? Dan bila kita tolak, kan, kita bersedialah untuk jawab balik ataupun kemukakan balik pembenaran-pembenaran terhadap dakwaan-dakwaan yang telah ditimbulkan, kan? Dan apapun selebihnya, kan, isu ini kita harapkan dapat selesai dengan baik, dapat selesai di meja perundingan dengan kaedah yang paling selamat, tidak menumpahkan darah. Dan marilah kita doakan tuan-tuan supaya Allah Ta'ala memelihara darah-darah umat Islam, dan sebab yang datang itu pun orang yang warak-warak, kan? Bukan kata yang geng sabung ayam punya yang datang tu, kan? Yang jaga semayang pada orang tu, kan? Yang jaga semayang, yang jaga kewajipan agama. Bahkan mungkin dalam pemikiran mereka
mereka set dah apa yang mereka sanggup